Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Lima dekad berlalu, rakyat Malaysia mengukuh tekad memupuk semangat muhibah dan perpaduan. Kami, rakyat Malaysia, berikrar. Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong keempat, Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin mengisytiharkan rukun negara bersempena dengan sambutan ulang tahun kemerdekaan ke-13 pada 1970. Pembentukannya mengikut acuan rakyat Malaysia hasil perundingan Majlis Gerakan Negara Majaran bagi mewujudkan sebuah negara bangsa yang harmoni. Rukun negara menyatukan kita semua untuk Malaysia yang maju dan progresif. Nama saya Emilia Grena. Saya akan menerangkan sedikit mengenai video yang telah dimainkan sebentar tadi, di mana rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong yang keempat, iaitu Almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13, dan ia dibentuk dalam usaha mewujudkan perpaduan yang kukuh dalam kalangan masyarakat yang berbilang bangsa, yang diperkenalkan susulan peristiwa 13 Mei 1969 yang telah melemahkan hubungan kaum di Malaysia, di mana peristiwa tersebut merupakan selepas Malaysia merdeka dan negara mula dibangunkan, sedikit demi sedikit terdapat antara kemewahan bandar dan kemiskinan desa, kemewahan orang bukan Melayu dengan kesempitan hidup orang Melayu, yang menimbulkan rasa tidak puas hati di antara rakyat, dan ini menyebabkan beberapa kekacauan dan perbalahan yang berbeza kaum berlainan berlaku di beberapa kawasan di tanah Melayu. Dan waktu berlakunya peristiwa ini, kerajaan melihat perlunya satu formula untuk menyelesaikan masalah ini agar ianya negara kita dapat berbaik semula, ataupun hubungan antara kaum berbaik semula. Okay. Sudah pasti dengan wujudnya rukun negara perlunya ada objektif mengapa rukun negara tersebut diwujudkan, di mana objektif mereka mewujudkan rukun negara ini adalah untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di seluruh masyarakat dan mencipta satu masyarakat yang adil, di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Selain itu, objektif juga adalah untuk memelihara satu cara hidup yang demokratik, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak, dan yang terakhir membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi. Maka dengan adanya objektif ini, rakyat haruslah berikrar dan menumpukan seluruh tenaga dan usaha untuk mencapai cita-cita ataupun objektif ini berdasarkan 5 prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terdapat setiap 5 prinsip hukum negara ini mempunyai maksud yang tersendiri ataupun kelebihan yang tersendiri. Untuk prinsip yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Agama mampu menjadikan sesebuah negara yang berdaulat. Agama Islam merupakan agama rasmi dalam perlembagaan persekutuan. Namun, kaum lain seperti India, China, Kristen, orang asli dan banyak lagi, ia tidak mengapa untuk mengamalkan agama yang lain. Prinsip yang kedua adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan berperlembagaan. Dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara, sistem raja juga diamalkan di setiap negeri dan di-Pertua Negeri merupakan lambang perpaduan rakyat. Prinsip yang ketiga adalah keluhuran perlembagaan. Perlembagaan negara adalah sumber perundangan yang tinggi. Perlembagaan memberi perlindungan dan ataupun hak di setiap rakyat, tidak kira dalam pelbagai kaum. Perlembagaan Malaysia menjadikan sumber rujukan bagi segala hal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, perundangan dan kehakiman negara. Prinsip yang keempat adalah kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang perlu diterima dan dipertahankan. Hidup masyarakat dan bernegara tidak akan aman dan stabil jika undang-undang tidak dipatuhi. Setiap negara memerlukan undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang stabil dan makmur. Prinsip yang kelima, iaitu terakhir dan prinsip negara adalah kesopanan dan kesusilaan. Sikap yang sopan santun dan bersusila amat penting dalam kalangan anggota masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Prinsip ini panduan supaya anggota masyarakat sentiasa bertindak sesuai dengan kepribadian bangsa dan nilai-nilai murni yang diamalkan di negara ini. Itu saja daripada saya. Sekian. Hai, nama saya Misi Busang. Saya akan membentangkan kesan rukun negara terhadap keharmonian masyarakat yang berbilang kaum. Yang pertama yaitu kepercayaan kepada Tuhan. Agama Islam merupakan agama rasmi di Malaysia, namun rakyat Malaysia bebas beragama dan mempunyai kepercayaan mereka masing-masing. Kepercayaan kepada Tuhan dapat mewujudkan ikatan agama yang baik agar masyarakat dapat membentuk fikiran, pertuturan dan perbuatan yang boleh memanfaatkan diri mereka serta orang lain. Hal ini kerana semua agama mengajar kebaikan kepada umatnya dan tidak ada agama yang memberi ajaran yang tidak baik terhadap umatnya. Dengan adanya ajaran agama dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni dan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Seterusnya, yang kedua yaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip yang kedua ini yaitu kesetiaan kepada raja dan negara bertujuan untuk memupuk rasa sayang dan cinta kepada negara. Dengan ini dapat menyebabkan semua masyarakat akan menghormati raja yang menjadi lambang kedaulatan negara. Hal ini dapat menyebabkan semua masyarakat tidak kira agama dan bangsa akan bersatu padu untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara kita. Seterusnya yaitu keluhuran perlembagaan, di mana semua masyarakat dikehendaki untuk menghormati dan mematuhi perlembagaan. Dengan ini dapat menyebabkan negara
kita menjadi aman dan damai dengan adanya masyarakat yang menghormati dan mematuhi perlembagaan walaupun hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum. Seterusnya yang keempat iaitu kedaulatan undang-undang. Ianya bertujuan untuk menjamin keadilan dalam negara Malaysia. Ia memberi kesan yang baik terhadap keharmonian masyarakat yang berbilang kaum di negara kita. Hal ini kerana semua rakyat adalah sama di sisi undang-undang tanpa adanya berlaku ketidakadilan. Sesiapa yang melanggar undang-undang negara akan dihukum tanpa mengira bangsa dan kaumnya. Yang terakhir iaitu kesopanan dan kesusilaan, di mana masyarakat harus bertolak ansur, bertimbang rasa dan berkelakuan baik dengan sesama masyarakat. Hal ini kerana dengan adanya sikap masyarakat yang bersopan santun dan bertata susila dapat membentuk masyarakat yang bersatu padu dan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Pada pendapat saya tentang rukun negara adalah ianya sangat penting kerana ianya dapat menyebabkan semua rakyat Malaysia dapat bersatu padu dalam menjaga keamanan dan keharmonian negara dengan lebih baik. Hal ini dapat mengelakkan negara daripada berlakunya resis antara kaum dan pergaduhan. Dengan adanya rukun negara, semua rakyat dapat hidup dalam keadaan harmoni dan saling hormat-menghormati antara satu dengan Mengenai rukun negara, ya sudah semestinya rukun negara ni mempunyai kepentingan yang tersendiri ataupun kelebihan yang tersendiri. Terutamanya rukun negara ni adalah untuk menyatupadukan masyarakat. Oleh sebab itu, rakyat di Malaysia harus menghayati dan mengetahui apa itu rukun negara dan menghayati setiap maksud bagi 5 prinsip rukun negara tersebut. Kesimpulannya, negara kita sehingga tahun ini telah pun menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. So, kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya lebih bersatu padu lagi berbanding tahun yang lalu kerana kita telah lama menjejaki kepada kebebasan atau kemerdekaan daripada jajahan, tetapi masih ada lagi sesetengah masyarakat kita mempunyai sifat perkauman yang tinggi. So, hal ini akan menyebabkan sifat toleransi di antara kaum dan agama semakin luntur serta akan menimbulkan masalah kepada negara kita kemudian hari sekiranya ianya tidak dibendung dari awal. So, penggunaan rukun negara sangat penting dalam membantu rakyat Malaysia menuju ke arah negara yang lebih maju lagi serta lebih bersatu padu lagi. So, rukun negara ini telah membantu rakyat Malaysia seperti dari segi mengelakkan berlaku isu perkauman dan ia dapat mengekalkan keharmonian negara kita iaitu dengan sentiasa aman dan damai. So, oleh itu kami berharap agar semua pihak sentiasa memberi kerjasama dalam bersatu padu dalam mengekalkan keamanan dan keharmonian negara Malaysia kita yang penuh dengan berbilang kaum ini. So, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.